Masuk tahun 2026. Nah, hari ini saya akan mengongsikan apa yang telah saya kongsikan dengan jemaah-jemaah yang lain. Bermula dengan gereja bahasa Inggeris, kemudian saya kongsikan dengan gereja bahasa Tamil. Kita juga baru commission satu pastor yang baru juga, Pastor Kantan di Pastor Tamil. Dan kemudian saya sampaikan firman yang sama kepada gereja bahasa Cina dan hari ini gereja bahasa Malaysia. Memang saya pernah berkhotbah dalam beberapa bulan yang lalu tentang Yehizikiel 47. Tapi hari ini saya akan berikan daripada pandangan yang slightly berbeza sedikit. Selaras dengan apa yang akan saya sampaikan kepada semua jemaah-jemaah kita di satu di UMC. Amen. Ya, puji Tuhan. Dan sebagaimana yang kamu sudah tahu, mulai tahun 2026 ini saya juga diberikan secara rasmi memikul peranan sebagai pastor in charge lah, pastor di UMC. Menggantikan Pastor Chris Kam melangkah masuk ke dalam musim yang baru, dan saya lakukan ini dengan takut dan gemetar. Dan musim baru ini bukanlah tentang seorang pastor ataupun seorang pemimpin, dan tetapi musim yang baru yang kita masuk bersama ini yang kita namakan sebagai DUMC 3.0 ataupun musim 3.0 adalah berkenaan dengan kesetiaan Tuhan. Bukan berkenaan dengan personality, tetapi adalah berkenaan dengan kesinambungan yang mahu Tuhan lakukan di dalam sejarah DUMC. Bukanlah pertukaran pemimpin so to speak, tetapi adalah berkenaan dengan kesinambungan rancangan Tuhan di dalam gereja DUMC. Amen. Kita lakukan semua ini bukan dengan kekuatan diri kita, kita lakukan semua ini dengan kekuatan Tuhan. Satu keyakinan yang telah Tuhan letakkan dalam hati saya, satu keyakinan yang membara di hati saya berterusan, ialah kita harus menyentuh setiap orang di mana tempat mereka belajar, di tempat mana mereka bekerja, di mana mereka bergelut dan di mana mereka bermimpi ataupun vision mereka. Dan hari ini saya doakan supaya gereja di UMC ini adalah gereja di mana kita akan keluar menjangkau mereka yang di luar daripada 4 dinding gereja ini. Kalau kita hanya berada di dalam gereja, kota kita tidak akan mengenal kasih Kristus. Amin. Doa saya sederhana sahaja, saudara. Doa sahaja yang sederhana ini ialah supaya gereja di UMC bukanlah sekadar gereja yang kita hadiri pada hari Ahad, tetapi sebuah gereja yang akan membawa kehidupan kepada kota kita. That will bring life to the city. Bukan menjadi satu empangan sahaja yang menyimpan berkat di dalam empangan ini, tetapi menjadi satu sungai yang mengalir. Sebuah sungai yang membawa kehidupan. Sebagai sungai yang akan membawa Yesus kepada tempat-tempat yang tandus. Dan izinkan saya berkongsi satu cerita yang pernah saya kongsikan semasa 45 celebration tahun lepas. Tetapi sesuatu cerita yang saya ketawa, tetapi membuatkan saya berfikir. Dan izinkan saya berkongsikan ini sekali lagi, yaitu seorang billionaire yang mempunyai dan mengadakan majlis barbecue, ya kan? Ya, dia mempunyai majlis barbecue di tempat rumah besarnya. Dia adalah seorang yang kaya. Dia adalah seorang yang mempunyai banyak harta. Di halaman belakang rumahnya dia memulakan satu upacara barbecue di mana dia menjemput ramai kawan-kawannya datang dan melihat di bawah belakang rumahnya mempunyai satu kolam renang yang bersaiz Olimpik. Dan di dalam itu dia berkata, dan saya adalah seorang yang sangat minat kepada mereka yang sangat berani. Siapa di sini yang berani? Tidak ada berani ya. LTTC saja yang berani. Dan dia berkata keberanian adalah salah satu sifat yang paling saya kagumi. Dan lalu dia menambah,
Dan setiap siapa yang berani berenang daripada satu bahagian sungai, kolam renang Olimpik ini, sampai ke hujung sana, akan saya berikan $1 juta. Tetapi saya mau menyatakan, di dalam kolam renang ini mempunyai banyak buaya-buaya, seperti Sungai Rejang. Dan di dalam inilah, billionaire itu berkata, ada siapa yang berani boleh lakukan ini. Dan tiba-tiba ada satu percikan air. Dan seorang lelaki mula berenang daripada satu tempat sampai ke hujung sana. Dan dengan dikejar oleh buaya-buaya tersebut, berjaya sampai ke akhir. Dan billionaire itu berlari kepada si lelaki yang telah sampai di sana. Dia mengatakan, saya sangat kagum. Saya sangat kagum dengan keberanian kamu. Luar biasa sekali kamu sampai ke sana. Dan lelaki itu sambil menggigil dan sambil tercungap-cungap mengatakan, dan si billionaire itu ingin menuliskan cek, apakah nama kamu? Dengan menggigil, dengan tercungap-cungap, dia mengatakan, lupakan cek itu. Saya hanya mahu siapa yang menolak saya masuk ke dalam kolam tersebut. Nah, memang kita fikirkan tentang kelucuan cerita ini, tetapi kadang-kadang kita berasa seperti itu. Kadang-kadang kita tidak merancang untuk melangkah masuk lebih dalam dan kita tidak memilih musim kita ini. Mungkin kita tidak memilih musim DUMC 3.0 ini. Mungkin Brother Tama dan Pastor Tama tidak memilih apa yang dia mau lakukan. Tetapi Tuhan yang mengaturkan segalanya. Tuhan yang akan mengizinkan segalanya. Amin. Nah, soalan yang sebenarnya bukanlah siapa yang menolak saya. Soalan yang sebenarnya ialah, Tuhan, apakah yang Engkau sedang lakukan di dalam hidup saya? Dan itu sebabnya Yehizekiel 47 itu penting. Dan mari sama-sama kita membacakan bahagian firman Tuhan ini. Agak panjang sedikit, ayat 1 sampai 12. Tapi penting untuk kita membaca bahagian firman Tuhan ini. Boleh saya jemput kita berdiri. Dan mari sama-sama kita membaca bahagian firman Tuhan ini dengan kuat sekali. 1, 2, dan 3. Membawa aku kembali ke pintu bait suci. Tampak air mengalir dari bawah ampang pintu bait suci ke arah timur, kerana bait itu menghadap ke timur. Air itu mengalir daripada bahagian bawah sisi kanan bait suci di sebelah selatan mezbah. Kemudian dia membawa aku keluar melalui pintu gerbang utara yang berputar, menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke arah timur. Tampak air memancang di sebelah selatan. Orang itu pergi ke arah timur sambil membawa tali pengukur. Lalu dia mengukur jarak sepanjang 1000 hasta, lalu disuruhnya aku masuk ke air itu. Tingginya 1 mata kaki. Dia mengukur lagi sepanjang 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke air itu. Ternyata tingginya paras lutut. Lagi-lagi dia mengukur sepanjang 1000 hasta lalu menyuruh aku masuk. Air itu setinggi pinggang. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi. Kali ini air itu sudah menjadi sungai yang tidak dapat kuseberangi kerana airnya telah meninggi. Cukup tinggi air itu sehingga orang dapat berenang. Sungai itu sudah tidak dapat diseberangi. Katanya kepadaku, sudahkah kau lihat, wahai anak manusia? Kemudian dia membawa aku kembali ke tepi sungai. Ketika aku kembali, tampak di kedua-dua belah tepian sungai itu ada banyak kali pokok. Katanya kepadaku, air ini mengalir ke wilayah timur, lalu turun ke Arabah dan bermuara di Laut Mati. Ketika air mengalir itu sampai di laut, air laut pun menjadi tawar. Jadi kemana-mana pun sungai itu bermuara. Semua makhluk hidup yang berkemurun di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak kerana air ini bermuara ke sana dan menjadikan air laut itu tawar. Kemana-mana pun sungai itu bermuara, segala sesuatu di sana akan hidup.
Perangkap ikan akan berdiri di tepiannya. Mulai En-Gedi sampai ke En-Eglaim. Akan ada tempat membentangkan jaring. Ikan di sungai itu akan sangat banyak jenisnya. Seperti ikan di laut besar. Akan tetapi rawanya dan empang-empangnya tidak akan menjadi tawar. Tempat-tempat itu ditentukan sebagai tempat orang mengambil garam. Di kedua-dua belah tepian sungai itu akan tumbuh berbagai-bagai pokok buah-buahan. Daunnya tidak akan layu dan buahnya tidak akan habis. Tiap-tiap bulan pokok itu akan mengeluarkan buah baru kerana air yang mengalir dari tempat suci mengairi mereka. Buahnya akan menjadi makanan dan daunnya menjadi ubat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas bahagian firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami rendahkan diri kami rendahkan diri kami untuk menerima bahagian firman-Mu. Kuatkanlah kami untuk mentaati apa yang telah akan disampaikan dan ubahkan kami melalui firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua anak-anak Tuhan katakan amin, 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 amin. Sila duduk saudara. Dan saya akan sampaikan bahagian firman Tuhan. Nah, dalam di Hezekiel 47, Hezekiel melihat satu penglihatan. Hezekiel melihat satu penglihatan di mana air itu mengalir keluar daripada rumah Tuhan. Dan dalam awal tahun ini, Gereja Bahasa Inggeris mempunyai doa bersama dengan saudara semua, doa 14 hari. Dan di dalam doa 14 hari ini saya mengambil kesempatan untuk menulis devotion ataupun renungan harian. Dan setiap hari saya akan menulis melalui Ezekiel 47 ataupun Hezekiel 47. Dan di dalam itu saya tuliskan dalam bahasa Inggris, tetapi saya akan terjemahkan dengan AI dalam bahasa Malaysia. So jadi kamu boleh angkat, kamu ambil gambar, dan lepas ini kamu boleh ikutlah bahagian firman Tuhan ini dalam bahasa Malaysia yang kamu boleh ikut bersama. Saya tidak ada masa untuk melakukan ungkapan ataupun untuk mengupas ayat bahagian firman Tuhan Hezekiel 47 ini ayat demi ayat, tetapi melalui bahagian ini kita dapat sama-sama belajarlah apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sebagai gereja. Dan ini adalah bahagian firman Tuhan yang akan saya kongsikan, yang telah saya kongsikan dengan Gereja Bahasa Inggeris dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia menggunakan AI lah. Tetapi yang originalnya itu adalah dalam bahasa Inggris. Amen. Ya. Nah, di dalam Hezekiel 47, Hezekiel melihat satu penglihatan. Dia melihat air mengalir keluar daripada rumah Tuhan. Pada mulanya air itu bermula dengan aliran yang kecil. Titisan air yang sangat-sangat kecil. Yang mengalir keluar, dan kemudian air itu menjadi lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam. Bermula dengan paras buku lali, kemudian dengan paras lutut, kemudian paras pinggang, kemudian hingga sedalamnya yang mana Ezekiel tidak boleh berdiri dan tidak boleh menyeberangi sungai tersebut. Dan sungai tersebut di dalam penglihatan ini kita dapat melihat sungai yang bermula daripada titisan air yang sangat kecil yang menjadi mendalam dan mendalam menuju ke arah padang gurun Arabah, menuju ke arah Laut Mati. Mengalir ke tempat yang paling rendah, mengalir ke tempat yang paling kering, mengalir ke tempat yang tidak bernyawa. Tetapi apabila sungai itu tiba, satu yang mustahil berlaku. Yang mati menjadi hidup. Air yang masin menjadi tawar. Kehidupan berlipat ganda. Penyembuhan mengalir dan buah tidak pernah berhenti. Bayangkan gambaran ini saudara, kan? Gambaran yang bermula daripada titisan air yang sangat kecil. Menjadi lebih mendalam, menuju ke tempat yang kering. Menuju ke tempat yang mati. Itu gambaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bukan sahaja penglihatan ini adalah untuk Hezekiel. Saya percaya bahwa penglihatan ini ataupun gambaran ini adalah untuk kita gerejanya di UMC. Satu gambaran Tuhan untuk kita sebagai keluarga di UMC. Satu gambaran untuk
gambaran Tuhan untuk kota kita di Semenanjung Malaysia ataupun di Klang Valley. Kerana di UMC diletakkan di tengah-tengah Klang Valley di sini kan, ya. Maka Tuhan mahu menyampaikan kita dalam 5 tahun yang akan datang, Tuhan mahu kita memberikan kepada, dalam bahasa Malaysia baguslah 3M. Mendalam dalam Kristus, meluas untuk Kristus dan merentas generasi melalui Kristus. Dalam bahasa Inggeris, deep in Christ, wide for Christ, and generational through Christ. Tetapi dalam bahasa Malaysia kita boleh gunakan 3M. Untuk 5 tahun ini, iaitu mendalam dalam Kristus, meluas untuk Kristus dan merentas generasi melalui Kristus. So jadi saya akan sampaikan bahagian firman Tuhan ini dengan menggunakan 3 poin ini. Di mana Tuhan telah menyampaikan kepada kita, Tuhan telah berbicara kepada kita sebagai di UMC, kita telah doa dan berpuasa berminggu-minggu dan mendengar suara Tuhan daripada awal tahun lepas sampai ke tahun ini. Tuhan telah memberitakan kepada kita. Dan di dalam perkongsian ini saya akan sampaikan bahagian pertama ataupun poin yang pertama ialah mendalam dalam Kristus. Bahagian firman Tuhan di mana Yehizekiel 47 sampai 6. Dan boleh saya jemput kita membuka bahagian Alkitab. Saya tidak akan tunjukkan di dalam slide di sini. Mungkin kita boleh membuka Alkitab kita dan membuka dan membaca satu persatu dalam ayat 1 sampai 6. Dan saya akan cuba mengupas ayat firman Tuhan ini. Dan dalam bahagian Ezekiel 47, 1 sampai 6. Yehizekiel mula-mula dibawa kembali masuk ke pintu bait suci. Nah, bait suci itu melambangkan tempat kehadiran Tuhan. Ya, Sister Lewa akan berikan bahagian firman Tuhan. Puji Tuhan, saya akan dorongkan kita membawa firman Tuhan secara fizikal. Amin. Physical Bible is the best. In fact, I've been telling my children, if you want to read the Bible ataupun kalau kita membaca Alkitab, kita baca bahagian yang fizikal. Kerana apabila kita membaca secara elektronik, banyak apa? Gangguan yang datang. WhatsApp satulah, email satulah, dan berbagai-bagainya. Dan saya sangat-sangat mendorong kita membaca secara fizikal. Nah, di dalam Yehizekiel 47, 1 sampai 6, mula-mula dibawa melalui pintu masuk, bait suci. Dan bait suci itu melambangkan kehadiran Tuhan. Bermula dengan titisan air yang kecil. Bukan banjir, bukan air yang banyak, bukan air terjun yang deras, tetapi adalah satu titisan air yang sangat kecil, sangat sunyi, yang tidak mengagumkan, mungkin mudah lepas pandang pun. Tetapi sesuatu titisan air yang kecil. Tetapi di situ bermulalah pekerjaan Tuhan, di situ bermulalah bait suci itu bermula bermulalah kehidupan. Bermula dengan air titisan kecil, kemudian menjadi lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam. Nah, di sini kita dapat lihat titisan air kecil ini adalah tempat bermulanya pekerjaan Tuhan yang memberi kehidupan. Di sini kita dapat lihat bahawa bait suci di dalam bahagian firman Tuhan ini menunjuk kepada Kristus. Mengapa saya mengatakan begitu? Kerana Yesus pernah berkata, bait suci ini adalah tubuhku. Kamu boleh robohkan tubuh ini dan bait suci itu berkenaan dengan tubuh Kristus. Jadi bait suci yang dinyatakan dalam Ezekiel apabila diterjemahkan melalui lensa perjanjian baru, kita dapat melihat bahawa bait suci itu menunjukkan kepada Yesus. Dan mezbah di mana air itu mengalir daripada itu menunjukkan kepada salib. Mengapa mezbah adalah tempat pengorbanan? Mezbah adalah di mana pengorbanan ataupun pengorbanan lah, betul kan ya? Sacrifice dilakukan, dan the sacrifice of Jesus, pengorbanan Yesus berlaku di atas salib.
Jadi mezbah menunjukkan arahnya adalah kepada salib di dalam perjanjian baru. Dan air yang mengalir itu menunjukkan kepada Roh Kudus. Mengapa saya mengatakan begitu? Kerana Yesus berkata di dalam Yohanes, barang siapa percaya kepadaku, di dalam dirinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Dan Yohanes mengatakan bahawa sungai-sungai air hidup itu adalah Roh Kudus. Kemudian di Hezekiel dipimpin langkah demi langkah masuk ke dalam air, paras buku lali, paras lutut, paras pinggang, hingga air itu terlalu dalam. Nah, ini kebenarannya. Apabila kita melihat di sini, kebenarannya ialah mendalam di dalam Kristus, bermaksud kita kembali kepada sumber dan belajar untuk menyerahkan kontrol kita ataupun kawalan kita. Maksudnya kita kembali, we return to the source. Kita kembali kepada sumbernya. Kita kembali kepada di mana sumber air tersebut ialah Kristus. Mendalam di dalam Kristus adalah satu proses pertumbuhan. Satu langkah iman. Bukanlah berkenaan dengan kesempurnaan. Apabila kita return to Christ dan kita berjalan dalam air ini dengan buku lali, dengan lutut, dengan aras pinggang. Itu adalah proses pertumbuhan. Satu langkah demi satu langkah ke arah iman, ke arah kepercayaan kita, ke arah penyerahan kita. Segala sesuatu yang berada tersebut adalah sesuatu yang diatur bukan oleh Hezekiel, tetapi diatur oleh Tuhan. Buku lali memberikan gambaran. Itu adalah satu permulaan. Mungkin ada di antara kita di sini baru belajar untuk mengenal Tuhan. Dan paras lutut, apabila air di tepi sungai, kita semua pernah mandi di sungai kan. Dan apabila air di paras lutut, ya itu deras sedikit, tapi kita masih lagi boleh kontrol diri kita. Tapi kita masuk ke dalam sungai yang lebih dalam sampai ke pinggang, airnya yang deras itu akan membawa kita lebih less control kan, ya, lebih kurang itu kan. Dan kemudian Hezekiel berdiri di satu tempat yang sangat dalam dan dia akan menyerah. Dan saudara, dimanapun kita berada pada hari ini, sama ada kita di paras buku lali, sama ada kita sekarang perhubungan kita dengan Yesus di paras lutut ataupun di paras pinggang, Tuhan mahu kita bergerak satu langkah yang lebih mendalam. Dan boleh saya tanya secara dengan lembut, di manakah kita secara rohani pada hari ini? Apakah kita di paras buku lali ataupun di paras lutut ataupun di paras pinggang? Apakah kita masih cuba mengawal segala-galanya? Adakah kita hanyut dari sumbernya? Dan beberapa minggu yang lalu, bukan minggu yang lalu lah, minggu lepas actually, just last week, bapa saya meninggal dunia. Memang some of you know, right? Ya. Just give me a second. Ya. Ya, minggu lepas apabila saya dengan isteri bersama dengan keluarga sampai di Sungai Petani, Kedah, dia menunggu kami. Sampai kami di sana, kami dapat berjumpa dengan dia dan keesokan harinya dia balik kepada Tuhan. Dia menukar addressnya kepada tempat yang baru. Ya, dia tukar alamat yang lebih bagus. Walaupun kami sedih, ya, kami sekeluarga sangat sedih. Tapi kami juga bersyukur kerana kehidupannya yang hampir 85 tahun, ya, bersyukur atas kasih yang telah diberikan kepada kami sebagai anaknya.
Dan saya mau mengongsikan begitu apabila di dalam semasa kita merayakan wake service itu, ataupun ibadat penghormatan terakhir, kamu harus tahu dia adalah seorang polis, dia adalah seorang superintendent polis yang berdisiplin lah, tetapi dia mempunyai banyak kawan-kawan polisnya. Dan salah seorang daripada kawannya seorang yang selalu minum pagi lah kopi-kopi ya di kedai, ialah seorang ex-army ataupun bekas tentera. Bekas ranger yang dan setiap beberapa pagi dia akan minum bersama dengan bapa saya. Dan pada pagi semasa kita memulakan ibadat penghormatan terakhir, dia pergi ke kedai kopi, dia mencari kawannya, itu bapa saya lah kan. Dia tidak dapat melihat, dia tidak dapat melihatnya. Dan kemudian owner kepada kedai kopi tersebut mengatakan, kawan kamu itu sudah meninggal dunia lah. Dan dia terus menangis. Kemudian malam itu juga dia datang ke rumah. Sampai ke rumah dan ibadat penghormatan terakhir itu dilakukan di rumah saya. Dan sampai di rumah dia mencari, dia katakan saya mau jumpa dengan anak sulungnya. Saya mau jumpa dengan anak sulungnya. Dan dia bertemu dengan saya uncle, sayalah anak sulungnya. Dan apa yang mau uncle lakukan. Dan apabila dia bertemu dengan saya, tiba-tiba dia menangis. Dia menangis dan menangis, berteriak dengan begitu kuat sekali, menangis dan mengatakan, bapa kamu adalah orang yang baik. Bapa kamu apabila saya sakit di atas katil, tidak ada orang yang melawat kami, tapi bapa kamu datang melawat dan mendoakan untuk saya. Dan uncle ini bukanlah orang yang percaya lagi pun saya dapat tahu. Saya uncle, bapa saya sudah meninggal, tetapi dia bertukar alamat masuk ke dalam tempat syurga yang baik. Dia telah has gone to heaven, I told him. Beritahu kepada kawan bapa saya itu yang ex-army itu. Dia mengatakan, kalau dia mau pergi syurga, saya pun mau jumpa dengan dia di syurga. Saya say, uncle, if you want to see him in heaven, kalau uncle mau jumpa dia di syurga, uncle harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Yeah, I want to receive Jesus today. I want to see him in heaven. Saya mau menerima Yesus hari ini kerana saya mau berjumpanya dengan di heaven. Kerana dia adalah orang yang sangat baik. Nah, itu bapa saya. Saya tidak tahu cerita itu. Sampai pada hari itu juga kawannya memberitahu kepada saya. Pernah saya mendengar sedikit-sedikit tentang dia berdoakan kepada seorang ex-arminya dan kawannya. Tetapi di hadapan keranda kan, di hadapan dia pada hari itu, kawannya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Wow, puji Tuhan. Amin. Right in front. Tugas saya hanya menyempurnakan apa yang telah dia lakukan. Now, this is what I want to say. In the quietness, dalam ketenangannya, walaupun bukan di atas mimbar, walaupun bukan di mana-mana pun, tetapi secara senyap-senyap dia melakukan semuanya. Banyak orang yang datang pada saya pada ketika itu mengatakan, bapa kamu dalam beberapa bulan ini pergi daripada satu tempat ke tempat yang lain, berceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dia menceritakan bagaimana dia dapat menerima Yesus Kristus juga, mengingatkan semua orang bahawa Yesus Kristus adalah penting di dalam kehidupannya. Itu seolah-olah dalam beberapa bulan ini dia sudah tahu dia akan bertukar alamat. Tetapi that is what the Lord wants us to do. Our life on earth is very short. If we are deep in Christ, kalau kita mendalam di dalam Kristus, secara otomatik kita akan menjadi luas untuk Kristus. Dan uncle itu adalah mungkin adalah salah satu di mana engkau mengingatkan saya tentang the urgency of the season. Uncle itu datang, dia menangis, menerima Yesus pada hari pengebumian bapa saya. And the Lord wants to remind all of us today. Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini bahwa Tuhan mau kita melakukan dalam hari-hari yang suntuk ini.
untuk melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Mendalam di dalam Tuhan tidak bermakna kita membuat bunyi yang bising-bising atau bukan dengan kehebatan, bukan dengan mencari perhatian di sosial media dan sebagainya, tetapi kita berakar dalam di dalam Kristus. Kita berakar, apabila kita berakar dalam di dalam Kristus, kita akan mengalir ke tempat yang hancur. Kita akan mengalir ke tempat orang yang sakit. Kita akan mengalir kepada orang yang tidak berdaya. Dan kita akan membawa kesembuhan, kita akan membawa keselamatan, dan kita akan membawa pengharapan kepada mereka yang memerlukan. Bermula daripada titik air yang dalam, apabila kita kembali kepada Tuhan, we return to Christ. Dan daripada returning to Christ, akan mengalirnya Tuhan ke arah mereka yang memerlukan. And that is the second point, yaitu meluas untuk Kristus. Dan apabila kita meluas daripada bahagian firman Tuhan ini, ayat 7 sampai 10, sungai itu tidak berhenti sahaja di bait suci. Sungai air titik yang bermula daripada titisan air kecil itu bukan menjadi satu empangan, tetapi titisan air itu menjadi satu sungai. Sungai yang mengalir keluar, sungai yang mengalir ke arah laut mati, sungai yang mengalir ke arah Desert Arabah ataupun Gurun Arabah. Sungai itu melambangkan Roh Kudus yang mengalir daripada hadirat Tuhan ke dunia. Dan apabila kita melihat bahagian firman Tuhan ini di dalam ayat 7 sampai 10, kita dapat lihat pokok-pokok di kedua-dua belah tepian sungai. Kita dapat lihat air mengalir ke Laut Merah. Kita dapat melihat kawanan makhluk hidup. Kita dapat melihat nelayan berdiri di tepi pantai. Dan pokok-pokok itu melambangkan umat Tuhan. Is us. Mengapa saya mengatakan begitu? Dalam Mazmur 1:3 mengatakan pokok-pokok itu adalah seperti mereka yang di tepian air sungai, kan? Yang disembuhkan, yang dikuatkan dan berbuah. Dan apabila kita melihat kawanan makhluk hidup itu melambangkan orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Ikan-ikan melambangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan nelayan melambangkan kita yang menjadi fishers of men ataupun penjala manusia. So, kita gambaran ini yang Tuhan berikan kepada kita sebagai DMC bermula daripada titisan air yang kecil, kita kembali kepada Tuhan, kita mendalam di dalam Kristus. Tetapi air yang bermula daripada bait suci ini akan mengalir keluar. Dan pengaliran ini akan membuatkan kita memberikan hidup kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Ikan-ikan yang belum mengenal Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan ini juga kita dapat melihat ikan-ikan daripada pelbagai jenis. All kinds of people. So jadi kebenarannya ialah kita beribadah di sini setiap hari Ahad, tetapi kita juga diutus keluar untuk membawa berkat. Kita tidak dipanggil untuk menjadi empangan, kita dipanggil untuk menjadi sungai. Persoalannya, apakah Laut Merah itu memang pernah saya kongsikan bahawa Laut Merah itu kalau di Malaysia boleh saya katakan ya memang Injil masih lagi diperlukan di Sabah dan Sarawak. Tetapi Laut Merah ini boleh saya katakan ataupun Gurun Arabah ini mungkin dilambangkan sebagai tempat di mana semenanjung Malaysia. Jumlahan peratusan orang Kristian di semenanjung Malaysia hanya 3.4%. Berbanding dengan jumlahan penduduk-penduduk Sabah dan Sarawak, orang Kristian melambangkan 35% di sana. Ya, memang di Sarawak lebih daripada 50%. Tapi puji Tuhan, kita akan teruskan supaya berkat Tuhan akan terus mengalir di Sabah dan Sarawak. Tetapi kita yang sekarang ini diutus oleh Tuhan sampai ke semenanjung, lebih-lebih lagi sampai ke Kelang Valley ataupun Lembah Kelang. Tuhan mahu kita membawa kehidupan. All of you here for a purpose.
All of you are here because God has called you to be here. All of you ada di sini kerana Tuhan memanggil kita ada di sini. Bukan secara accident. Bukan secara kemalangan contohnya, tapi Tuhan memanggil kita. Dan di Lembah Kelang saja hampir 8.8 million people, lebih daripada jumlahan penduduk Sabah dan Sarawak. We have job to do, amen. We have job to do. Dan daripada sini, di Lembah Kelang ini kita dapat melihat tempat kerja, kita dapat melihat ramai anak-anak muda yang cemas, kita dapat melihat keluarga-keluarga yang letih dan tertekan, kita dapat melihat migrant workers dan pelajar-pelajar yang jauh datang ke tempat sini. Dan jumlahan pelajar-pelajar tinggi yang datang ke Semenanjung Malaysia, 65% daripada mereka itu ada di Klang Valley. Ramai orang yang bergumul. Dan tempat ketandusan ini, tempat Laut Merah ini tidak memerlukan program contohnya, tapi mereka memerlukan mereka-mereka seperti kita semua yang memberikan jawapan, dan jawapannya ialah Yesus Kristus. Amin. Jawapannya ialah untuk membawa mereka mengalami kasih Tuhan. Dan di sini saya mengatakan bahawa kita selalu berdoa supaya Tuhan memberikan kita kebangkitan rohani. Ya, itu masih lagi dalam hati saya. Dan one of the words that the Lord has given to us is that revival will begin with the orang asli. Dan kita kepada ada orang asli di sini kan, that is the word that the Lord has released to us somehow. Dan tugas kita orang daripada Sabah Sarawak datang mendorong bersama-sama mendirikan gereja bahasa Malaysia yang kuat di Semenanjung Malaysia. Something is happening in this land. Something is going to happen in this land. Something is extraordinary. Is going to happen. I somehow I sense it in the spirit. Pastor Adi, you sense it in your spirit. Pastor Linda sense it in the spirit. Something is going to happen here among gereja bahasa Malaysia. And we continue to pray. Kita akan terus berdoa bahawa kebangkitan rohani gereja akan datang. Would you do it again? Dan kebangkitan rohani gereja akan sentiasa membawa transformasi bandar. Saya mengatakan di sini bahawa kebangkitan rohani bukanlah pengakhirannya, bukanlah garis penamatnya, tetapi ia adalah landasan pelancaran misi. That is why the Lord wants to bring revival in this land. That is why the Lord wants to see revival among the bahasa speaking churches. And I'm excited. I'm really excited. Saya sangat excited itu apa ya? Teruja, ya. I sangat teruja because God is going to something special in this season. And DUMC can be part and parcel of what the Lord is doing. Dan DUMC boleh mengambil bahagian dalam apa yang mau Tuhan lakukan di negara Malaysia ini. And I count it a privilege. Satu keistimewaan yang diberikan untuk kita. Dan dalam beberapa bulan ini kita akan melihat tambahan orang-orang asli sebagai ahli gereja di DUMC di sini kan, ya. Begitu besar sekali dan maybe we're going to add another 2,000 people into jumlah sebagai ahli gereja DUMC. This is a prophetic act. 2,000 orang asal into the church. Satu tindakan profetik kita sebagai elder, elder TC ada di sini, satu tindakan profetik yang kita lakukan mengatakan we want to be part and parcel of what the Lord is doing. Tindakan profetik mengatakan we have a Bumi Putra members, kita mempunyai ahli Bumi Putra di dalam gereja kita. And that is exciting, amen? Exciting. Siapa pernah menonton filem Titanic? Ada kah? Wah, semua pernah. Siapa hero-nya? Jack. Kate Winslet dengan Leonardo DiCaprio, kan? Kita semua kenal. Itu adalah kerana filmnya.
Tetapi hero yang sebenarnya di dalam Titanic ialah Pastor John Harper. Cerita yang benar. Real story. Nah, apabila Titanic melanggar bongkah air, itu iceberg, right? Bongkah ais. Apabila kapal itu mula tenggelam, some of you don't even know the word. Translation AI. Now, apabila Titanic melanggar iceberg, kapal itu mula tenggelam. Dan pada ketika itu, Pastor John Harper dalam perjalanan daripada Scotland sampai ke Kanada untuk mengambil alih peranan pastor di tempat di sana. Dalam perjalanannya, dia membawa anaknya bernama Anna, anak perempuannya, dan istrinya telah meninggal dunia. So jadi dia adalah seorang satu bapa dan satu anak berjalan di dalam kapal tersebut. Dan peraturan pada ketika itu apabila ada kecemasan, perempuan dan anak-anak akan masuk ke dalam kapal keselamatan dahulu. Dan lelaki akan tinggal di belakang. Tetapi kalau Pastor John Harper masuk ke dalam kapal keselamatan, akan ada orang yang komplain. Mengapa? Kerana dia adalah seorang bapa sahaja kepada anak perempuannya, iaitu anaknya. Maksudnya dia mempunyai tiket masuk ke atas kapal keselamatan tersebut. Tetapi Pastor John Harper memilih untuk memasukkan anaknya ke dalam kapal keselamatan, kemudian dia balik kepada kapal yang besar itu, yang tenggelam itu. Dia balik, masuk dan dia memberitakan Injil kepada semua orang. Setiap orang yang dia datang, dia ada 5 minit lagi, ya saya akan habiskan. Dan dia akan bertemu dengan semua orang, dan setiap orang yang dia temu, dia akan mengatakan percayalah kepada Kristus, percayalah kepada Kristus, dan apabila kamu percaya kepada Kristus, kamu akan diselamatkan. Ada seorang yang bertemu dengan dia mempunyai jaket keselamatan, right? Dan seorang yang dia beritakan itu tidak ada jaket keselamatan. Dia mengatakan kamu percaya kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Kalau kamu percaya kepada Kristus, kamu akan diselamatkan. Tapi lelaki yang tidak ada jaket keselamatan tersebut mengatakan saya tidak mau percaya. Dan Pastor John Harper mengatakan kalau demikian kamu memerlukan jaket keselamatan ini lebih daripada saya. Dia buka jaket keselamatannya, berikan kepada lelaki yang tidak mau percaya tersebut. That is white for Christ. Kemudian 4 tahun yang selepas itu, semua survivor, mereka yang selamat daripada Titanic, mereka membuat membuat kesaksian. Dan seorang lelaki itu pergi ke depan yang mengatakan, saya mau menceritakan tentang Pastor John Harper. Pertama kali apabila dia datang dengan jaket keselamatannya, dia memberitakan kepada saya tentang firman Tuhan, tentang the gospel, tentang Injil. Percaya kepada Kristus dan kamu akan diselamatkan. Pertama kali saya mengatakan saya tidak mau percaya. Kemudian kali yang kedua, selepas beberapa ketika dia datang kembali, second time kepada saya. This time dia tidak ada jaket keselamatan. Dia memberitakan kepada saya, percaya kepada Yesus Kristus dan kamu akan diselamatkan. Pada ketika itulah saya menyerahkan, seorang survivor itu mengatakan saya menyerahkan diri saya kepada Yesus Kristus. And that is the moment saya melihat Pastor John Harper tenggelam masuk. That is white for Christ. Itu yang mau Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Dan dia mengatakan saya adalah orang yang terakhir yang John Harper pimpin kepada Kristus. You know, John Harper tidak mempunyai pentas ataupun member seperti ini. John Harper mempunyai sebuah kapal yang sedang tenggelam. Tapi dia taat. Dia tidak tunggu keadaan yang sempurna. Dia tidak tunggu peluang yang selesa.
Tapi dia gunakan apa yang ada di tangannya pada ketika itu dan menyampaikan Injil kepada seberapa ramai yang memerlukan. And that is what the Lord wants to remind us. Meluas untuk Kristus. Tapi yang pertama ialah kita mendalam di dalam Kristus. Dan yang kedua ialah meluas untuk Kristus. Dan yang ketiga, ia tidak berhenti dalam satu generasi sahaja. Tuhan mahu kita melakukan merentas generasi melalui Kristus. Dan I'm just going to do it very quickly because I know kesuntukan masa. Tapi di sini kita dapat lihat, Yeskiel di sini dapat melihat bahawa ada buahnya. Nah, buah ini boleh melambangkan sebagai buah roh, tetapi buah juga melambangkan kesinambungan pokok-pokok yang seterusnya, melambangkan generational, melambangkan generasi, melambangkan kita merentas generasi, berbuah tidak wujud untuk dirinya sendiri sahaja, tetapi buah membawa benih, dan benih ini akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Dan kita melihat di UMC, kita melihat generational di sini. Dan di sini saya mau mengatakan bahawa sebagai anak panah, dan anak panah ini adalah melambangkan apa yang boleh berlaku di gereja di UMC. Anak panah ini adalah seperti gereja yang bergenerasi. Maksudnya mata anak panah adalah seolah-olah golongan anak muda, tajam, bertenaga, penuh dengan hala tuju. And the arrow goes right to the target. Dalam alam baru dan bergerak pantas. Tetapi mata anak panah itu memerlukan batangnya. Batang itu melambangkan dewasa pertengahan umur, mempunyai kekuatan, mempunyai kestabilan, mempunyai momentum, dan anak panah itu akan bergerak dengan lurus dan laju. Tetapi anak panah itu tidak lengkap kalau tidak ada bulunya. Dan bulunya itu melambangkan orang tua yang bapa, ibu rohani dengan bimbingan, dengan keseimbangan, dengan kebijaksanaan. Anak panah ini akan bergerak menuju dengan jauh, dengan pantas, menuju ke arah targetnya. That is generational for Christ. Itulah merentasi generasi melalui Kristus. Dan akan saya tutupkan yang ini, saya tahu kesimpulan masa. Saya akan kongsikan secara peribadi tentang diri saya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, I'm sorry dear, I have to share this again. Dia selalu marah saya, selalu kongsi tentang diri dia. But I thought it's something special for us to know because this is what the UMC is. Nah, bertahun-tahun lalu sebelum saya melangkah masuk ke DUMC, saya jauh daripada Tuhan. Kita semua tahu, saya jauh daripada Tuhan, seorang anak muda yang tidak ada harapan, seorang yang sesat, seorang yang keliru, yang sedang melarikan diri jauh-jauh daripada Tuhan. Dan di dalam saya berdiri jauh daripada Tuhan, kami sebagai boyfriend, girlfriend pada ketika itu, dia reject saya kerana saya tidak mau menerima Tuhan. Satu keputusan yang saya fikir pada ketika itu tidak bijak, tetapi sangat bijak untuk hari ini. Nah, Billing berdoa. Isteri saya sekarang pada masa itu kawan saja sudah. Dia berdoa. Dia mendaki Gunung Murud pada ketika itu. Ya, that is why I keep saying I'm spiritually born in Mount Murud. Walaupun saya pernah pergi ke Mount Murud lagi. Tahun depan. Beliau mendaki bukan untuk pemandangan, tetapi bukan untuk adventure whatever. Dia pergi untuk berdoa. Langkah demi langkah demi langkah, dengan kesakitan, dengan berlumpur, dengan keletihan sampai gunung ke atas. Setiap langkah yang dia ambil, dia berdoa untuk kawannya, yaitu saya. Langkah yang kedua, dia berdoa untuk ibunya. Langkah yang ketiga, dia berdoa untuk negara Malaysia yang dia kasihi. Dia berdoa satu langkah, berdoa untuk saya. Langkah kedua untuk ibu bapaknya. Langkah ketiga untuk negara. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Selama 12 jam.
Mendaki. Pada ketika itu tidak ada traffic lagi, you know. That time I think Sandra was just a teenager kan, pada ketika itu kan. Ya. Hari ini masih lagi muda, it's okay. Bermula daripada Bakalalan sampai ke gunung ke atas. 12 hours. You know, sampai ke atas, dia beritahu saya dia tidak melihat kilat, he never see lightning, never melihat fire, tidak melihat tanda ataupun tidak mendengar apa-apa pun. Tetapi doanya didengar oleh Tuhan. Minggu selepas dia turun daripada Mount Murud, dia mengajak saya untuk pergi ke gereja. Saya ambil dia dari airport, kawan sudah, bukan boyfriend girlfriend, kawan. Dia ajak saya pergi ke airport, saya ajak dia, jemput dia di airport, airport Subang pada ketika itu, saya masih lagi ingat. Kemudian dia jemput saya pergi ke gereja. Gereja yang dijemput itu adalah gereja DUMC lah. Sampai saya di DUMC, memang pada ketika itu, saya duduk di belakang, pujian berlaku, worship happens, and then suddenly worship stop. Right? And then seorang lelaki membuat nubuatan, mengatakan ada seorang lelaki yang jauh daripada Tuhan, berlari jauh daripada Tuhan. So I felt the Lord was speaking right through me at that point in time. Semasa kami di Taman Mayang pada ketika itu, jauh. Sampai ke sana, LTC, you know, Taman Mayang at the back, tempat toilet yang di belakang itu, ya, dekat toilet. Mengapa toilet? Kalau saya tidak suka, saya masuk toilet. So when the word was released, I came forward. Apabila saya datang ke hadapan, saya menangis dan saya menangis. I have no idea why I was in the church. Saya tidak tahu mengapa saya pergi ke gereja. Tetapi I believe God is working. When someone prays, God is working. Pada hari itu saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Bukan saya seorang, ramai lagi orang di depan pada ketika itu. Saya masih lagi ingat. You know, worship stop. Imagine. And then people standing in front, everyone was crying. I was crying. Semua mengatakan saya mau kembali kepada Tuhan. We must return to God, friends. We must return to God. Titisan air yang kecil ini adalah mengalirnya kehidupan. Then with this small titisan, Tuhan akan menggunakan kita. You know, anak muda yang didoakan oleh Billing pada ketika itu, Tuhan menyelamatkannya. Tuhan memuridkannya. Tuhan mengasihinya, Tuhan revive-kannya, kan? Dan hari ini oleh kasih karunia Tuhan sahaja, only by the grace of God, only by the faithfulness of God, hanya dengan kesetiaan Tuhan sahaja, anak muda yang didoakan itu adalah seorang pastor keseluruhan untuk DUMC pada hari ini. Nah saudara, itu bukan tentang diri saya. Tapi adalah tentang cerita Tuhan dalam hidup saya. Itu adalah berkenaan dengan Tuhan yang melakukan segalanya. That is what Generational for Christ is all about. Pada ketika saya masih lagi anak muda, you know, DUMC is the only church that I know for the last 30 years. Tidak ada gereja yang lain yang saya tahu. Saya seolah-olah seperti katak di bawah tempurung, but it's not. But the Lord is saying, God is going to use the UMC mightily. I am the son of this house. Saya dibaptiskan di sini. Saya bernikah di sini. Saya membawa anak-anak saya membesar di sini. Saya melayani dan belajar melayani Tuhan di sini. Di UMC adalah rumah saya. Di UMC yang mengasihi saya. Di UMC yang membentuk saya. Di UMC adalah keluarga rohani saya, rumah rohani saya. Dan semua ini dilakukan hanya kerana Yesus hadir ataupun Kristus hadir di dalam gereja ini. Dan that is my hope in my doa. Itu harapan saya. Bahawa ada di antara kita yang mempunyai anak-anak di sini membesar. Daripada bayi kepada dewasa, kalau Tuhan izinkan di UMC menjadi tempat berkat, curahan berkat kepada kita semua, kita akan terus melakukan. We are Generational for Christ. Tempat ini adalah tempat di mana kita merentasi generation. Nah, kalau Tuhan boleh memulihkan seorang anak muda yang sesat, yang jauh daripada Tuhan, yang tidak ada harapan,
Dan kalau Tuhan boleh memulihkan seorang tersebut, Tuhan boleh juga memulihkan setiap orang di dalam gereja ini. Amin. Tuhan boleh memulihkan setiap mereka di dalam keluarga kita. Tuhan boleh memulihkan setiap orang di negara kita. Itu adalah gambaran merentasi generasi melalui Kristus. That is why I want to give a summary, and worship team, can you come? Deep in Christ, wide for Christ, generational through Christ. Mendalam di dalam Kristus, meluas untuk Kristus, merentasi generasi melalui Kristus. Hari ini kita telah mendengar tentang Ezekiel 47 ataupun Hezekiel 47. Bermula daripada titisan air yang kecil menjadi lebih mendalam, daripada buku lali kepada lutut, kepada pinggang, kepada tempat yang langit dalam, menuju ke arah Gurun Arabah dan Laut Merah. Dan hari ini Tuhan mahu kita berfikir. Boleh saya kongsikan sedikit bahawa Tuhan mahu kita melangkah masuk ke dalam sungai tersebut. Dan hari ini kalau kita mahu mengambil keputusan untuk melangkah masuk ke dalam sungai tersebut, untuk mahu kembali kepada Tuhan, go back to Christ. Mungkin ada di antara kita yang letih, mungkin di antara kita yang stres, mungkin kita ada di antara kita yang burnout. Baik, Tuhan mahu kita kembali kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita mahu menyelaraskan hidup kita kembali kepada Tuhan. Mungkin kita mahu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin kita mahu roh Tuhan menghidupkan kita kembali. Mungkin kita mahu hidup kita digunakan untuk Tuhan untuk memberkati mereka-mereka yang dalam seperti Laut Merah tersebut. Dan kalau itu adalah kehendak hati kita, boleh saya jemput kita dengan perlahan berdiri di hadapan Tuhan sebagai mengatakan satu ya yang sederhana, mengatakan respon saya kepada pribadi Yesus Kristus ini yang akan membawa kita masuk ke dalam sungai tersebut. Now if that is is our desire, boleh saya jemput kita berdiri. Ya, berdiri bersama kepada mereka, bukan secara paksa tetapi kepada mereka mengatakan yes, here I am.